Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video di YB Channel. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa sharekan video saya ni ke sahabat-sahabat yang lain. So hari ni sahabat-sahabat, saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai laporan-laporan ataupun kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen kita mengenai isu GISB. Yalah, maklumlah kita bukan nak berkompromi dengan perkara-perkara yang tak elok. Dari segi soal akidah memang kita tak boleh kompromi. Soal akidah kita kena jaga elok-elok supaya kita tidak tersesat. Tapi apa yang dinyatakan oleh MP kita daripada Kota Baru, YB Takiuddin, lepas tu YB Pasir Gudang, lepas tu Masjid Tanah, dan jagalah beberapa MP yang membuatkan sedikit kenyataan-kenyataan mengenai isu GISB yang hari ini hangat di Parlimen. Tapi saya tak nak sangatlah tekan tentang isu tu kerana isu tu pun telah dibawa oleh MP-MP kita di Parlimen. Cuma saya nak beritahu kat sini kepada sahabat-sahabat bahawa sesungguhnya kuasa Allah Taala ni amat hebat. Kan Allah akan menunjukkan satu persatu perkara-perkara yang berkemungkinan apabila kalau kita buat perkara tak betul, satu hari nanti Allah akan tunjukkan kebenarannya. Jadi apa yang sekarang ni kita lihat, tembelang demi tembelang mula nak bakal nak pecah. Banyak benda-benda yang kita dah lihat dalam beberapa hari ni tentang isu setiausaha politik Anwar Ibrahim, Datuk Seri Samsul Iskandar. Kenyataan beliau mengenai pilihan raya tempoh hari yang mana beliau sepatutnya memenangi pertandingan tersebut, tapi akhirnya beliau kalah dengan jumlah yang tipis, dan beliau telah memberitahu kepada masyarakat melalui Keluar Sekejap, channel Keluar Sekejap di rancangan tersebutlah. Jadi itu satu sedikit demi sedikit tembelang yang terbuka. Lepas tu tembelang-tembelang lain tentang GISB sekarang ni banyak perkara yang tak begitu telus. Kedua tentang kapal perang, kapal perang China yang melabur, yang membawa kadet tentera dia di negara kita. Jadi sedikit demi sedikit tembelang tu dah mula keluar lah. Lepas tu pencanggahan dari segi kenyataan-kenyataan tu dah kita lihat. Jadi sahabat-sahabat, kita kena ingat bahawa sesungguhnya bahawa kuasa Allah Taala ni maha hebat, maha besar. Kita tipu macam mana pun, satu hari Allah akan tunjuk kepada kita perkara-perkara yang kita sembunyikan. Cuma kat sini saya nak ambil sedikit kesempatan untuk saya komen terhadap satu influencer yang mengatakan kenyataan Samsul Iskandar tu, Datuk Seri Samsul Iskandar tu, ada setengah influencer kata itu tidak ada kaitan dengan Papanon ataupun Anwar Ibrahim. Itu hanya Zahid Hamidi saja yang membuat perkara tersebut tentang isu-isu kata orang tu konspirasi. Jadi konspirasi ni tidak terlibat dengan Papanon. Jadi kadang-kadang pelik juga saya sahabat-sahabat. Kalau kita nak membuat satu konspirasi ataupun kalau kita nak membuat sesuatu pakatan, mesti ada dua pihak. Kalau satu saja buat pihak, itu bukan nama pakatan. Kalau nak buat konspirasi, kalau seorang-seorang buat, itu pun bukan nama konspirasi. Konspirasi ni mesti ada dia punya partner dia. Okey, contohnya macam konspirasi yang dikatakan oleh influencer tersebut, dia kata hanya Zahid saja yang buat konspirasi untuk membohongi UMNO, sedangkan beliau kata no DAP, no Anwar. Ya, jadi beliau menipu UMNO dan bersama dengan Pakatan Harapan, yakni menyokong Anwar Ibrahim. Tapi sedangkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Samsul Iskandar, dia kata Panon ada call dia baru beritahu bahawa tak payah kita nak
timbulkan isu untuk pengiraan undi itu semula, kan. Jadi kenapa kalau betul-betul Anwar Ibrahim ataupun Papa Nun sayangkan ahli dia ataupun orang dia dalam PKR, sepatutnya dibenarkanlah Samsul Iskandar supaya buat protes untuk membuat kiraan undi semula. Kenapa? Sebab apa yang dinyatakan oleh Samsul Iskandar tu bahawa PM dah beritahu, masa tu belum PM lah, Anwar beritahu bahawa Zahid akan bersama-sama untuk memberi peran kerajaan kepada Papa Nun menjadi PM. Lebih kurang itulah cerita yang kita dengar lah, kan. Tapi saya cuma kat sini nak beritahu bahawa influencer tersebut ni, saya cakap kalau nak menjilat pun agak-agak. Konspirasi ni kita dah tahu daripada awal sebelum lagi pilihan raya. Masa dalam mesyuarat agung UMNO pun dah berlaku rundingan antara Anwar Ibrahim dengan Wak Jahid. Mana yang kita pernah dengar dia punya perbualan dalam telefon pun kita dah tahu. Jadi kalau dia kata ini tidak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim tentang konspirasi Zahid terhadap UMNO, itu saya cakap nampak sangatlah beliau ni adalah seorang yang penjilat, dan mungkin beliau nak main dua kolam, kiri dan kanan tu wallahu alam. Tapi cuma saya nak cakap dengan dia, kalau pakatan mesti ada dua orang ataupun dua kumpulan. Kalau nak buat konspirasi pun mestilah ada pakatan dengan puak-puak yang lain untuk melakukan sesuatu konspirasi. Jadi kalau kata Zahid saja seorang yang melakukan, saya rasa itu kurang cerdik lah influencer tersebut membuatkan satu kenyataan. Jadi bukan saya nak memperbodohkan dia ataupun saya nak merendahkan dia, tidak. Jadi saya jawab atas apa yang beliau katakan. Jadi ini pun salah satu daripada tembelang yang dah mula Allah nak tunjukkan satu persatu. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, kalau rakyat sentiasa berdoa, rakyat sentiasa mohon pada Allah Ta'ala supaya tukarlah kerajaan yang zalim ni, tukarlah kerajaan yang gagal ni, insyaAllah Allah akan tunjukkan satu persatu, satu demi satu tembelang mereka. Tembelang mereka dah mula keluar. Jadi sekarang ni dalam isu CISB yang paling hangat, paling panas tentang perkara-perkara tersebut, sehingga ahli parlimen kerajaan pun seperti MP Pasir Gudang pun tidak bersetuju dengan penahanan terhadap ahli GSB terhadap Soksma, tahanan Sosma terhadap ahli yang lebih kurang tak silap saya 50 orang tu. Jadi itu yang diutarakan ataupun yang dibahaskan oleh MP Pasir Gudang. Jadi itu nampak bahawa MP Pasir Gudang ni orang yang begitu cerdik, begitu profesional, dan beliau tidak memikirkan soal parti, tapi beliau memikirkan soal rakyat dan masyarakat. Ini yang terbaik. Ini yang kita nakkan MP. Walaupun dia adalah MP kerajaan, tapi kita respect dari segi kenyataan beliau terhadap perkara-perkara yang melibatkan rakyat. Tak macam seperti MP-MP yang lain. MP-MP yang kaki jilat, MP-MP yang kaki mengampu, kaki kipas, mereka tidak memikirkan soal kepentingan rakyat, tapi mereka fikirkan soal kepentingan jawatan dan kedudukan mereka. Ini yang kita kena pastikan dan kita kena perhati sahabat-sahabat, ataupun rakyat di luar sana, MP-MP yang mana yang kita nak pilih lepas ni dan mana MP yang kita nak tolak lepas ni. Kenapa? Di sinilah untuk kita nilai. Jadi walau bagaimanapun tajuk saya hari ni ataupun topik saya hari ni adalah temberang mereka hampir bocor. Tajuk saya lah hari ni, tembelang mereka hampir bocor. Jadi satu persatu Allah dah tunjukkan tentang apa yang berlaku dalam negara kita ni. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita dah tahu memang Papa Nun kita ni memang cakap mohong, memang kaki temerang. Tapi temelang mereka ni, yang kita tak tahu apa permainan mereka belakang ni, akhirnya sedikit demi sedikit dah bakal terbocor. Jadi itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.